Salam sejahtera, salam Malaysia Madani yang saya hormati Barisan Kepimpinan Pakatan Harapan, Barisan Kepimpinan Barisan Nasional, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Saudara-saudara, kita sekarang sudah masuk pilihan raya negeri. Dan kali ini sedikit istimewa sebab kalau biasa kebanyakan kita menyambut kehadiran YB Saudari Nurul Izzah Anwar bersama-sama dengan kita, Pengerusi Keadilan Pulau Pinang dan Ketua Cabang Permatang Pau. Jadi biasanya kalau bagi Pulau Pinang lah, kita memilih turut serta dalam pilihan raya sama-sama dengan pilihan raya umum. Tetapi kali ini 6 buah negeri, 3 yang sebelum ini diperintah oleh Pakatan Harapan dan 3 yang diperintah oleh PAS mengambil keputusan untuk mengadakan pilihan raya negeri pada tahun ini. Ia tidak membubarkan dewan undangan mereka bersama-sama dengan Parlimen pada tahun lepas. Dan kita juga berada dalam keadaan unik sebab pada pilihan raya yang lepas tidak ada mana-mana gabungan, baik Pakatan Harapan, baik Barisan Nasional, baik Perikatan Nasional, tidak ada yang mendapat majority, simple majority, 112 untuk membentuk kerajaan. Dalam keadaan itu, dan kita tahu bahawa selepas kita melalui pelbagai peristiwa, sejak 2018, Malaysia memerlukan kerajaan yang stabil. Maka Pakatan Harapan, kita bincang dengan Barisan Nasional, kita bincang dengan GPS dan beberapa parti yang lain, kita membentuk kerajaan perpaduan yang ada pada hari ini. Adakah perkara itu mudah? Tidak. Ya, sebab di dalam negara kita, gabungan pasca pilihan raya, post-election coalition ini tidak pernah berlaku di peringkat federal. Ya, biasanya kita sudah awal-awal, kita ada PH, kita ada BN, kita ada PN, kita masuk pilihan raya. Tapi kali ini keadaan sedikit berbeza. Tetapi kalau di negara-negara lain, ya, kalau misalnya di UK, di Jerman, di banyak negara Eropah, perkara ini adalah perkara biasa. Coalition government yang dibentuk selepas pilihan raya. Apa yang saya nak tekankan, saudara-saudara, kita kena ingat, pada waktu itu, kita meletakkan kepentingan negara, kepentingan nasional sebagai satu perkara yang menjadi keutamaan. Perbezaan politik kita ketepikan dan kita capai kata-kata persetujuan tersebut dan kita membentuk kerajaan. Dan kita juga kena ingat pada waktu itu Perikatan Nasional juga dijemput untuk turut serta di dalam kerajaan. Jangan kita lupa. Tetapi mereka memilih, Tan Sri Muhyiddin memilih ketika dipanggil oleh Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, memilih untuk menolak pelawaan tersebut. Dan itu ialah hak beliau, itu ialah hak Perikatan Nasional. Saya tidak ada masalah dengan pendirian tersebut. Tetapi masalahnya ialah apabila selepas itu, selepas mereka menolak untuk bersama-sama di dalam kerajaan perpaduan, dia duduk mencanangkan. Dia kata kalau kita jatuh Pulau Pinang, jatuh Selangor, maka nanti kita dapat jatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Gila ke mereka ni? Ya? Kita dah berapa banyak Perdana Menteri kita lalui. Berapa banyak menteri kita lalui. Saya jumpa duta. Duta tu kata saya lagi lama daripada 4 menteri yang ada di tempat kamu. Macam mana orang nak masuk melabur? Macam mana orang nak masuk nak buat bisnes kalau kepimpinan negara berubah demi berubah? Kalau anda sudah menolak untuk berada di dalam kerajaan, maka jadi pembangkang yang baik. Pembangkang yang baik itu bukan macam perangai Sanusi. Ya, pembangkang yang baik, kritik, tegur, tak ada masalah. Tapi tunggu sampai pilihan raya akan datang. Kalau betul rakyat setuju dengan kerajaan perpaduan, rakyat akan terus sokong kami. Kalau tak setuju, mungkin mereka akan bagi kepada Perikatan Nasional. Itu ialah lumrah demokrasi. Tak ada masalah. Ya, tetapi masalahnya is when you do not respect the rules of the game yang ada pada hari ini.
Saudara-saudara yang saya hormati, saya tak nak sebenarnya, niat saya tak nak cerita banyak pasal Sanusi sebab saya tengok orang lain pun dah banyak cerita. Dan saya pun tak nak bagi nama dia terlalu famous sebab memang mungkin nama dia dah cukup famous dah pun. Ya, kita pun ada bukan tak ada rasa simpati. Ya, saya pun pernah masuk lock up, kita pernah melalui proses tersebut. Tetapi apa yang saya nak tekankan di sini ialah negara kita memerlukan orang-orang yang matang untuk berada di dalam politik. Perangai Sanusi ini saya letak dengan mudah. Tak payah cakap pasal MB. Nak jadi YB pun tak layak. Ya, perangai macam, bukan macam kartun. Kartun pun tak macam tu. Bila dah perangai macam tu, saudara-saudara, nak bercakap tentang soal nak ambil balik Pulau Pinang, itu perkara-perkara yang tak masuk akal. Dalam banyak-banyak isu yang kena diselesaikan di negeri Kedah. Saya tahu sebab saya jaga air, saya jaga hutan, saya jaga tanah. Saya tahu apa yang berlaku di sana. Kenapa nak disebut pasal nak ambil balik Pulau Pinang sedangkan banyak lagi isu yang tak selesai di negeri Kedah tersebut, saudara-saudara. Dan yang kita paling tak tahan, ya, mereka ni, bila mereka gagal nak tawarkan satu alternatif, nak bawa penyelesaian terhadap isu-isu rakyat, apa modal mereka? Modal mereka ialah membakar sentimen kaum. Itu sahaja. Dia rasa macam tak ada apa-apa sebab dia kata, lah tak apa ni kita cakap je tak ada apa-apa pun. Tetapi kita kena faham, kalau pemimpin di atas membakar sentimen tersebut, mungkin tak ada niat yang jauh daripada nak dapat undi. Tetapi ada orang-orang di bawah yang mengikut. Ada orang-orang gila di bawah yang mungkin tak faham that this is just politics. Dan mereka mungkin akan terbawa-bawa dengan sentimen tersebut. Sehingga berlaku perkara yang tak diingini. Dan ini bagi saya, tak kiralah siapa anda, that is totally irresponsible. Sebab negara kita, saudara-saudara, kita selama ni daripada zaman merdeka, bapa-bapa kemerdekaan kita, memastikan kita merdeka dengan kita tahu bahawa Malaysia ini ialah sebuah negara pelbagai kaum. Betul, dalam perlembagaan kita ada memberi kedudukan istimewa kepada orang Melayu dan Bumiputera, tetapi kita juga mengiktiraf kedudukan dan hak-hak yang sah untuk kaum-kaum lain. Begitu juga untuk agama, bahasa dan sebagainya. Itu semua sudah termaktub di dalam perlembagaan kita dengan cukup cantik sekali. Tetapi fabrik ini, ya, fabrik sosial yang telah kita bina, yang telah kita pupuk dan kita telah tanam selama ini, cukup mudah untuk dirobek. Kita telah lihat dalam sejarah kita banyak kali berlaku. Tetapi untuk mereka ini, mereka nak terus mainkan soal ini. Dan saya paling pantang, saudara-saudara, apabila perkara ini datang dari parti yang mendabik dada sebagai satu parti Islam. Sebab kalau kita lihat, ya, sebagai orang Islam, itulah perkara paling jauh yang kita diajar untuk mempunyai sikap perkauman. Untuk mempunyai sikap superiority atau berasa lebih daripada kaum-kaum yang lain. Itu tidak pernah diajar. Tapi kita tengok perkara ini dibuat oleh parti, sama ada yang mendakwa mereka ini paling Islam, paling Melayu, paling Bumiputera, paling pribumi. Dan tidak ada teguran daripada kepimpinan-kepimpinan mereka. Orang yang katanya alim ulama dan sebagainya. Jadi saudara-saudara yang saya hormati sekalian, kalau kita lihat suatu ketika dahulu, kita ada pemimpin seperti almarhum Tok Guru Aziz Nikmat. Kita juga waktu itu berpolitik. Ada PAS, ada keadilan, ada UMNO. Kita berbeza pandangan. Tapi yang saya paling ingat pada waktu itu, ya, saya duduk di Selangor, menjadi wakil rakyat di Selangor ketika itu. Masyarakat pelbagai kaum cukup hormat kepada beliau. Kerana beliau merupakan seorang alim ulama, seorang tok guru yang bukan sekadar bercakap hebat, tetapi dapat mengamalkan apa yang dia cakap. Nak cari tok guru yang bercakap hebat ni ramai. Tapi nak betul-betul beramal, nak buat tu memang cukup susah.
Dan sebab itu kita tengok ramai orang buat rombongan dan sebagainya untuk pergi tengok kepimpinan beliau di negeri Kelantan. Tapi hari ini saudara-saudara, saya dapat tugas paling susah lah. Saya kena jaga keadilan di Terengganu dan Kelantan. Ini macam nak bawa pasukan bola di Malaysia nak masuk ke dalam Premier League. Bukan mudah. Tapi saudara-saudara, apa yang saya nak katakan di sini, di Pulau Pinang kita telah tengok bahawa dalam tempoh sejak 2008, pelbagai kemajuan telah dicapai. Dan telah dicapai dengan identiti Pulau Pinang, ketika mana pihak lawan, apa modal-modal yang mereka ada, cuma membakar sentimen kaum dan agama. Sampai hari ini, cerita tu mungkin kita rasa lucu bagi orang Pulau Pinang. Tapi sampai hari ini cerita ni berlegar di luar tentang soal azan. Sebab cerita itu telah sampai begitu jauh. Jadi sebab itu, dalam pilihan raya negeri yang akan datang pada kali ini, saya minta saudara-saudari turun ramai-ramai. Saya yakin yang ada di sini pada malam ini ialah penyokong tegar Pakatan Harapan. Penyokong tegar Barisan Nasional, penyokong tegar Kerajaan Perpaduan. Jadi ada tendensi, mungkin dia kata tak apalah sebab ini pilihan raya negeri je. Kita dah menang dekat federal. Kan, mungkin hari tu nak pergi bercuti ke, nak pergi berjalan ke, tolonglah tangguh sekejap. Saya minta tangguh sekejap, cuti sekolah pun lepas tu. Kan? Keluar mengundi ramai-ramai, kita pastikan lagi-lagi di Permatang Pauh, pada waktu pilihan raya lepas, gelombang hijau telah melanda. Kali ini kita tunjukkan kebangkitan kita semula di bumi di mana sebelum ini keadilan tidak pernah tumpas. Jadi saya berharap saudara-saudara dapat turun ramai-ramai. Kita buktikan bahawa rakyat Pulau Pinang menolak politik murahan yang dibawa oleh Perikatan Nasional. Boleh atau tidak? Jadi dengan itu kita jumpa lagi insya-Allah dalam program-program akan datang.